Pada 1 Januari 2021, seorang pramugari ditemui mati di dalam bathtub. Kemudian hasil daripada bedah siasat mengatakan penyebab kematian dia adalah disebabkan aorta aneurysma. Aorta aneurysma tu kalau korang nak tahulah kan, dalam bahasa mudah dia supaya kita semua senang faham, pembuluh darah dia pecah. Ini pembuluh darah, lepas tu benda ni pecah. Puff. Macam tu. Tapi apa yang membuatkan kita semua sebagai warganet tertanya-tanya adalah macam mana boleh ada kesan lebam dekat bahagian tangan kanan dia, peha kanan dia, kedua-dua belah lutut, ankles, kaki kanan and bahagian belakang peha dia. Banyak kan? Macam mana semua kesan lebam tu boleh ada dekat tubuh badan dia kalau dia cakap dia mati dalam keadaan aorta aneurysma? Bukan tu je guys. Polis juga mendapati terdapat kesan luka dan melecet dekat bahagian kemaluan mangsa. So dekat sini apa yang kita boleh nampak, ada dua kemungkinan yang besar. Kemungkinan yang pertama adalah mungkin memang betul mangsa mati disebabkan pembuluh darah dia pecah. Sebab salah satu faktor yang boleh menyebabkan pembuluh darah pecah adalah mangsa terlampau mabuk malam tu guys. Benda ni dapat disahkan daripada CCTV footage. Kita boleh nampak sampai member diorang terpaksa angkat dia untuk pindah bilik. Dia mabuk guys. Bila mangsa consume alkohol terlampau banyak dalam badan, dia macam minum mabuk kan. And then dinding pembuluh darah dalam badan dia akan menjadi stretch, mengembang and weaken, menjadi semakin lemah. Bila dah kembang and lemah, semakin mudah untuk buat pembuluh darah tu pecah. Umpama korang ambil satu belon, lepas tu korang tiup belon tu, and then makin lama belon tu semakin kembang kan, makin dia besar. And bila sampai satu tahap, sampai belon tu dah terlampau kembang, belon tu akan pecah. Betul tak? So sama dengan situation ni guys. Tapi tadi Kero cakap ada dua kemungkinan kan. Jadi kemungkinan yang kedua adalah mangsa mati disebabkan rogol secara beramai-ramai. Macam mana boleh timbul isu ni pula? Okay guys, kalau korang tahu, jom let's jump into the video. Tapi sebelum tu guys, jangan lupa tekan button like dulu, subscribe yang mana belum subscribe. Let's go. Hai, Assalamualaikum guys. Welcome back to Carol series. Dalam video kali ini, Carol akan mengungkap mengenai misteri tentang kematian yang berlaku terhadap Christine Dacera. Christine Dacera dilahirkan pada tahun 1997. So maknanya pada tahun 2021 dia berumur 24 tahun guys. Tapi guys, dalam report kematian dia, diorang tulis dekat situ 23 tahun. Sebabnya adalah pada tarikh dia disahkan meninggal dunia, usia dia masih belum mencapai 24 tahun lagi masa tu. Dia ada 3 orang adik-beradik. Christine Dacera ni seorang warga negara Filipina yang di mana dia berasal daripada Barangay San Isidro General Santos City. Susah betul nak sebut. Daripada kecil lagi dia katakan Christine ni dia mempunyai cita-cita yang sangat besar, iaitu dia cakap dekat mak dia bagi tahu dekat family dia nak bawa family dia mengelilingi dunia. Kira macam dia ni seorang yang bercita-cita tinggi and dia akan kejar cita-cita dia sampai dia achieve apa yang dia nak dapatkan. So nampak macam dia ni macam overwhelming punya orang tau, macam wow, kuat, bekerja keras. Pada bulan Jun 2013, waktu tu umur dia 16 tahun, dia sambung belajar dekat University of the Philippines Mindanao and dia berjaya untuk join sebagai salah seorang squad sorak dekat universiti tu. Squad sorak tu korang semua tahu kan? Betul. Itu adalah salah satu perkara yang boleh dibanggakan untuk dorang lah. Kalau negara kita, tapi kita tak tahu ada kan kat Malaysia squad sorak macam tu. Kira rasa tak ada. Kalau ada, bagi tahu kat komen. Pada tahun 2017, pada usia 20 tahun, Christine berjaya mendapatkan ijazah sarjana muda dalam bidang komunikasi dan pengajian media. So lepas dia habis belajar, dia terus start bekerja sebagai marketing associate, yang di mana dia punya tugas masa tu dia berkaitan dengan aktiviti-aktiviti pengiklanan. Dia berkaitan dengan iklan-iklan dekat TV, dekat surat khabar, dekat internet and macam-macam platform lagi. Dalam pada masa dia tengah bekerja tu, dia ada join satu pertandingan Ratu Cantik untuk Bandar Davao City and dia berjaya untuk mendapat tempat kedua untuk pertandingan tu guys. Kira benda tu boleh dibanggakan. So pada bulan Mac 2019 dia pergi masuk lagi pertandingan Ratu Cantik, tapi dia tak menang. Dia hanya dapat sampai ke final je. Sebab yang bertanding masa tu pun bekas-bekas juara pertandingan Ratu Cantik negara Filipina. So no wonder lah. Tapi itu adalah satu pencapaian yang boleh dibanggakan oleh family diorang. So pada bulan Mei 2019 dia berhenti kerja sebagai marketing associate and dia pergi masuk kerja sebagai seorang pramugari dekat syarikat penerbangan Philippine Airlines ataupun dikenali sebagai PAL Express. Jadi pada 28 Disember tahun 2020, itu adalah merupakan penerbangan dia yang terakhir sebagai seorang pramugari.
Pada 31 hari bulan Disember tahun 2020, pada waktu pagi masa tu, Christine call dulu mak dia untuk bagi tahu yang dia nak keluar untuk sambut tahun baru dengan kawan-kawan dia yang lain. Hello mak, ada benda sikit nak cakap. Nanti kejap lagi Christine nak keluar dengan kawan-kawan nak sambut New Year dengan diorang. And then mak dia pun cakap, alright. So mak dia setujulah, memang tak ada masalah dekat situ. Tak ada argument pasal dia nak join kawan-kawan dia keluar pergi New Year tu. So lebih kurang dalam pukul 12 tengah hari macam tu, Christine dengan 3 orang kawan dia yang bernama Rommel Galido, Gigo Di Guzman dengan Della Serna pergi check in dekat sebuah hotel yang bernama City Garden Hotel. Nombor bilik dorang adalah 2209. So bilik itulah yang dorang akan lepak sampai waktu malam nanti. Jadi parti dorang bermula pada pukul 10 malam guys. Masa itulah dorang start buka lagu, mabuk, minum-minum kan. Dalam pukul 11.20 macam tu, salah seorang kawan dia yang sebilik dengan dia tadi tu pergi ajak dorang semua lepak dekat bilik sebelah, iaitu bilik 2207. Kawan dia cakap dia kenal dengan beberapa orang yang ada dekat bilik sebelah, bilik 2207 tu lah. Weh, jom pergi lepak dekat bilik sebelah, aku ada member dekat sebelah tu, enjoy sikit kan, ramai-ramai. So dorang pun setuju and dorang pergilah ke bilik sebelah. Dalam bilik 2207 tu ada 8 orang lelaki campur dengan bilik 2209. Total semua 11 orang lelaki guys, dan hanya ada seorang perempuan je. Korang rasa gila tu. Sekarang ni cerita dia, yang 8 orang dekat bilik sebelah tu kawan atas kawan. Christine tak kenal sangat dengan dorang semua. Macam tak rapat lah. Dia adalah kenal, dia kenal gitu-gitu je. Tapi masa polis ambil keterangan, yang 3 orang kawan Christine tu cakap Christine memang kenal diorang, tapi family Christine pula yang deny benda tu. Family Christine tak kenal pun yang 8 orang tu. Family Christine hanya kenal yang 3 orang dalam bilik Christine tu masa diorang mula-mula check in tu. Okay guys, kita sambung balik. Tapi tak lama lepas tu, pukul 11.38, Christine dengan kawan-kawan dia balik semula ke bilik diorang, bilik 2209, and after that they continue their party dekat bilik tu. Fuh, mabuk lagi guys. Well, dang. Lepas pukul 12 lebih macam tu, Christine call mak dia lagi sekali bagi tahu keadaan parti dia orang tu. Kira dia cerita lah macam mana sambutan New Year dia dengan kawan-kawan dia malam tu dekat mak dia. And lebih kurang dalam pukul 1 pagi macam tu, seorang lelaki yang bernama Rapinan, yang merupakan salah seorang yang berada dekat bilik 2207 tu, masa tu dia still sedar lagi, and dia cakap dekat polis dia nampak kebanyakannya kawan-kawan dia yang lain dah tidur ataupun mabuk. Dalam pada masa yang sama juga, dia nampak Christine tengah muntah dekat dalam mangkuk jamban pada pukul 1 lebih macam tu. And then pada pukul 2.30 pagi, Christine pergi kejut Rommel untuk join parti dekat bilik sebelah 2207. Si Christine tu dia nak sambung balik berparti, tapi tak lama lepas tu, dalam 5 hingga 6 minit macam tu, diorang balik semula ke bilik 2209. Christine keluar daripada bilik 2209 pergi ke bilik 2207, and masa tu dia dengan Valentine Rosales. Pada pukul 2.52 pagi, Christine dengan Rosales keluar daripada bilik 2207 pergi ke bilik 2209 balik, bilik diorang yang asal. Dekat CCTV tu kita boleh nampak diorang tengah bercium. And then Carol malas nak cerita. Kalau korang tengok dekat CCTV tu, memang banyak gila diorang keluar masuk bilik sampai tak boleh nak explain, sebab dah banyak sangat kan. Kalau Carol explain takut korang bosan pula. Memang banyak kali diorang keluar masuk, sampailah pada pukul 6.20 pagi. So masa ni lah CCTV record, itulah kali terakhir Christine Dacera dilihat masih lagi bernyawa pada pukul 6.23 pagi. Masa tu kalau korang tengok dekat CCTV footage, Valentine Rosales tengah angkat Christine keluar dari bilik 2207 pergi masuk ke bilik 2209. So pada pukul 10 pagi, Rommel bangun and dia nampak Christine dekat bathtub bilik dorang, and dia ingatkan Christine masa tu dia tengah tidur tau. Jadi Rommel just biarkan je lah, dia tengok mungkin dia tengah tidur kot. Okay, biarkan je lah, sebab awal lagi nak check out. So dalam tengah hari macam tu, Rommel pergi cari Christine dekat bilik air sebab dorang nak check out hotel kejap lagi. Masa tu barulah dia sedar muka Christine dah mula menjadi kebiruan macam tu, and Rommel check hidung dia. Christine dah tak bernafas, and dia start panik. Alamak, dia start panik kan. Rommel pergi cari Gigo and Della Serna untuk minta tolong. Gigo dengan Della pergi gegar hotel management untuk minta tolong, and then salah seorang pekerja hotel buat CPR tapi tak berjaya. So pekerja tu keluar dari bilik dorang. Lepas tu pekerja tu datang balik ke bilik dorang, bawa sekali dengan wheelchair, and then dorang angkat Christine letak dekat atas wheelchair tu. So dorang gerak terus ke klinik yang berdekatan. Pada pukul 12.25, Christine dikejarkan ke Makati Medical Center, and dekat situ dia disahkan meninggal dunia guys.
Pada pukul 9 pagi, bedah siasat mula dijalankan ke atas tubuh Christine sebab polis nak tahu apa yang menyebabkan kematian Christine. So, bedah siasat selesai pada keesokan harinya pukul 1 petang. Dan lepas tu barulah polis dedahkan keputusan laporan bedah siasat dekat media. Jadi guys, keputusan hasil bedah siasat mendapati penyebab kematian Christine adalah disebabkan pembuluh darah dalam badan dia pecah, aneurisma aorta. Dekat dalam report keputusan bedah siasat tu juga, diorang menjumpai kesan lebam dekat tangan kanan, peha kanan, lutut pergelangan kaki and kaki kanan Christine dan banyak lagi. Diorang juga mendapati terdapat luka dengan kesan lecet dekat bahagian kemaluan Christine. So, untuk bagi korang senang faham, bila ada kesan lebam, lepas tu ditambah pula dengan kesan luka dan melecet dekat bahagian kemaluan mangsa, polis akan jadi automatic classifiedkan kes ni sebagai kes rogol dan bunuh. Sebab bukti kesan lebam tu sangat-sangat besar guys. Ada kesan kecederaan dekat bahagian tubuh badan mangsa. Polis Nasional Filipina bagi kenyataan dekat media yang bahawasanya kes Christine Da Serra dah selesai lepas diorang berjaya menangkap 3 orang suspek utama, De La Serna, Romel dengan Gigo. Tapi masalahnya diorang still lagi tak cukup bukti untuk tuduh 3 orang tu. And then benda yang peliknya, diorang inform dekat media yang kes ni dah selesai. Tak ke pelik bunyinya tu. So after that, 3 suspek utama didakwa atas tuduhan merogol dan membunuh pada 4 hari bulan tu guys. Sabar, ada lagi guys benda yang macam buatkan kita curious lagi dengan kes ni. Masa CNN tengah interview dengan polis Filipin, polis bagi tahu yang diorang jumpa air mani dekat badan Christine, tapi bila keputusan bedah siasat keluar, polis pelik sebab tak ada langsung report yang berkaitan dengan air mani yang ada pada badan Christine. And masa interview tu juga, polis bagi tahu antara suspek utama yang polis tangkap tu ada yang mengaku diorang ni gay. So pada hari tu juga, family Christine masih tak puas hati lagi dengan keputusan bedah siasat yang dilakukan oleh pihak berkuasa. So mak Christine buat keputusan, dia nak anak dia tu dibuat lagi autopsi, dibuat lagi bedah siasat ke atas badan anak dia. Diorang macam tak percaya yang Christine ni mati sebab aneurisma tu. Sebab selama ni Christine hidup, Christine memang tak pernah ada masalah yang berkaitan dengan aneurisma. Dia hidup dengan sihat. Okay guys, untuk pengetahuan korang semua, salah seorang suspek yang mengaku sebagai gay adalah Gigo, kawan Christine yang check in dengan dia mula-mula tu. Gigo sampai bagi tahu dekat media yang dia memang seorang gay and dia memang anggap benda ni sebagai satu perkara yang tak masuk akal untuk dia buat. Sebab Gigo cakap dia memang tak ada nafsu langsung bila tengok perempuan, and dia tak pernah langsung mengadakan hubungan seks dengan mana-mana wanita guys. Sampai macam benda tu sangat memalukan sebenarnya guys, apa yang Gigo buat tu. Okay guys, dekat sini sambungan daripada 4 hari bulan tu Pada 6 Januari, polis pergi tarik balik apa yang diorang cakapkan sebelum ni. Masa 4 hari bulan tu, diorang cakap kes ni dah selesai kan. Lepas tu pada 6 hari bulan, diorang cakap kes ni masih lagi belum boleh ditutup. Kes ni masih lagi ongoing, masih lagi berjalan sampai diorang dapat tahu apa punca sebenarnya guys. So guys, pada 7 hari bulan, tubuh Christine Da Serra diterbangkan ke kampung halaman dia dekat General Santos City pada waktu pagi untuk pengebumian peribadi. Yang kira macam yang terlibat dengan pengebumian tu hanyalah dia punya family and dia punya kenalan rapat sahaja guys. Okay guys, kes ni still ongoing. Kita tak tahu siapa pembunuh dia yang sebenarnya, ataupun sebenarnya kes ni, Christine ni dia mati sebab aneurisma. Tapi kalau ikutkan, kesan lebam yang ada dekat tubuh badan Christine adalah satu bukti yang cukup besar tau guys, yang mengatakan bahawa dia dirogol. Kesan lebam tu bukan sikit tau, banyak guys. Dekat tangan, dekat kaki, memang banyak gila lah. Lepas tu takkanlah family Christine nak biarkan kes ni macam settle macam tu je, nak tutup kes ni macam tu je. Nonsense gila guys. Family dia tu sayang dia, takkanlah dia tak nak tuntut justice for anak dia. Laporan bedah siasat tu bukan tulis ada kesan lebam je tau. Dalam laporan tu juga ada tulis sekali dengan kesan melecet dan kesan luka dekat bahagian kemaluan mangsa, yang di mana benda ni sangat membuktikan the possibility untuk mengatakan dia dirogol tu sangat tinggi guys. So polis still lagi siasat kes ni. 8 orang suspek yang lain pun kena panggil untuk bagi keterangan dekat polis. So kita tunggu keputusan kes ni macam mana. Carol memang Carol rasa gila dia memang kena rogol guys, confirm. Andai katalah diorang memang tak bunuh Christine, tapi possibility untuk Christine dirogol sangat tinggi guys. 11 orang lelaki duk, seorang perempuan, semua orang dah mabuk. Kalau dah mabuk gila, mana nak ingat apa-apa kan? Korang rasa macam mana? Adakah dia mati disebabkan aneurisma ataupun dia mati dibunuh? Until next time, see you on next video. Assalamualaikum.